Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah izin Allah Subhanahu wa taala jua. Hidayat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada petunjuk, tak ada hidayah. Selain daripada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bererti hakikatnya dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat datang ini merupakan fa'il, kelakuan. Maknanya perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah ini dia terbit daripada sifat-sifat kudrat, sifat-sifat iradah, sifat-sifat itu sifat-sifat ilmu, yang mana sifat-sifat kudrat, iradah, ilmu ini iaitu dikatakan dia bergerak pada menjadikan sesuatu, muafakat antara tiga perkara tersebut, muafakat atas tiga sifat tersebut. Maka jadilah pertemuan kita pada malam ini. Jadi kita naik saksi. Ialah kita menyaksi perbuatan Allah. Satu. Kedua, siapa pula yang menyaksi? Yang menyaksi pun dia juga. Sambungan yang sebelum mukadimah ni. Yang menyaksi dia juga. Itulah akidah. Kepercayaan, keyakinan kita tu. Yang menyaksi pun dia, yang disaksi pun dia. Itulah keyakinan kita. Apa sebab? Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi la haula wala quwata illa. Maknanya apa? Seluruh anggota tubuh badan kita ni tak ada daya dan upaya. Jadi keyakinan dalam hati. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dalam hati kita. Kepercayaan keyakinan kita. Itu satu. Tajuk kita pada malam ini, pada muka surat 184, iaitu perbezaan di antara kitab dan juga suhuf. Jauh perjalanan kita ni dah. Jadi itu pasal saya nak masukkan sikit berat-berat sikit. Supaya apa? Berat tersebut, keyakinan kita, akidah kita. Keyakinan kita, akidah kita, supaya dapat menyisihkan atau menjauhkan, menidakkan, iaitu daripada keakuan kita, kembali kepada keakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Keduanya, apabila disebut saja kitab ni, bagaimana kita nak faham? Jalan atau cara kita nak faham, kita anggap kita ni duduk di dalam gelap, gelita. Dia gelap lain, gelita lain. Kalau dah gelap gelita, maknanya langsung tak nampak apa-apa. Langsung tak nampak apa-apa. Jadi, yang menampakkan kita sekarang ialah cahaya Al-Quran. Cahaya kitab. Maknanya ilmu.
Sebab Al-Quran tu adalah ilmu. Ilmu itulah cahaya. Barulah kita nampak apa di depan kita ni semua. Nampak sekeliling semua. Maknanya cahaya ilmu tersebut. Sinar tersebut. Jadi yang dikatakan gelap tadi, itulah jasad tubuh badan kita. Yang ada nur, yang ada cahaya ni adalah yang hak, yang hakikat tu dia. Ya, barulah kita tu, maknanya kata kita sedar saja kita ni sekarang ni hidup di dalam kata orang terang benderang. Upun terang benderang ni adalah ilmu Allah. Barulah kita ingat kepada Allah. Allahu, baru kita ingat. Kalau tidak kita lupa. Sebab mata ni memang mata buta. Telinga ni memang telinga pekat. Mulut ni memang mulut bisu. Habis yang mendengar yang tu semua, itu adalah dia. Mendengar dia, yang didengar pun dia. Barulah kita betul. Maksudnya di dalam kita tu, kata orang di dalam cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran. Itu jalan atau cara. Jalan atau cara. Kita ni katakan nak hidup dalam cahaya Al-Quran. Kalau kita baca saja Al-Quran, tak faham, tak timbul cahaya, tak jadi juga. Tak jadi juga. Dia datangkan tadi tu faham betul. Dah faham, barulah yakin. Dah yakin tu baru kita berpegang pada keyakinan kita. Walaupun dengan kita baca satu ayat, tapi kita faham, aku yakin. Itulah dia. Itu yang sebenar-benar dia. Itulah akidah. Itulah pegangan. Baik. Jadi kalau kita faham bab sini, kita sama-sama membaca doa dahulu. Sebab kita masuk di dalam itu percaya kepada kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Dan serikanlah dengan ketinggian martabat Al-Quran. Dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana, dunia dan juga azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita. Ingat bahawasanya Al-Quran tersebut merupakan nur, ilmu, cahaya. Jadi kita ni sekarang ni berjalan di dalam cahaya Allah. Cahaya Al-Quran. InsyaAllah kita diselamatkan oleh Al-Quran. Hakikatnya apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Perbezaan di antara kitab dan juga suhuf. Perbezaan antara kitab dengan suhuf. Kitab ni apa? Seperti mana yang telah disarahkan sebelum. Kitab ni dibukukan. Allah SWT turunkan wahyu kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Kemudian dibukukan. Maka dinamakan dia kitab. Kitab lah. Dan kitab ni baru datang lama. Iaitu Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ni apa? Kalam Allah. Jadi kalau nak dikatakan Al-Quran ni tubuh dia. Jadi tubuh Al-Quran. Jadi apabila katakan tubuh Al-Quran, di mana roh dia? Itulah dia. Kalam yang di dalamnya. Dan nur di dalamnya. Itu dia ilmunya. Jadi kan berbeza apa yang saya nak, apa maksud saya yang dikata kita nak faham Al-Quran. Tapi yang tu surat kan kita dengar. Suhuf sama juga. Cuma suhuf ni
Dia tidak panjang macam di kitab. Tidak pula dibukukan. Tak? Turun kepada para Nabi dan juga Rasul, dia sampai. Sampai kepada dia, dia guna pakai. Kemudian, sampai perintah sampai, baru sampai. Tapi dia tidak dibukukan. Jadi suhuf ni umpama macam risalah lah. Risalah. Risalah ni pula, risalah daripada Allah SWT. Wahyu tadi. Wahyu juga. Jadi perbezaan tu macam tu. Baik. Dalam ilmu tauhid, dalam pengetahuan ilmu tauhid apa? Yang dikatakan kita itu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid. Yang dimaksudkan dengan kitab ialah kitab Allah. Kitabullah. Kitab Allah. Banyak kata hak Allah lah. Itu milik Allah lah. Kepunyaan Allah lah. Jadi, tidak ada yang memiliki melainkan milik Allah. Itulah Al-Quran. Itu hakikat. Jadi kita nak percaya sungguh-sungguh bahawa ini Al-Quran adalah hak Allah, milik Allah, mutlak. Iaitu Al-Kutubul Al-Ilahiyah. Iaitu kitab-kitab ketuhanan. Kitab-kitab ketuhanan. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu daripadanya. Kitab-kitab. Ada berapa kitab? Yang lepas baru disarahkan. Dalam ni kan diterang sekali lagi lah. Itu kitab-kitab. Kena percaya keempat-empat kitab tersebut. Kitab Allah. Kitab Allah. Kitabullah. Maknanya wahyu Allah. Ialah kumpulan kalam Allah. Kitab Allah apa? Kumpulan kalam Allah. Kumpulan perkataan daripada itu apa? Itu perkataan Allah. Kata-kata Allah. Ya, dihimpunkan kata-kata Allah, wahyu Allah yang diwahyukannya, yang diturunkannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang mengandungi hukum-hukum, yang mengandungi hukum-hukum, yang mengandungi ketetapan-ketetapan. Kalau dikata hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, maknanya Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah Ta'ala dah tentukan bahawasanya ketetapan ketentuan ini adalah daripada Dia. Jika kita tidak percaya, maknanya kita kufur. Dan kita juga jatuh kepada kafir. Itu hukum-hukum. Maknanya hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Ada juga hukum-hukum adat. Yang Allah Ta'ala jadikan juga. Adat tersebut nak menunjukkan dan membuktikan bahawa wujudnya Dia. Jadi apabila kita tolak hukum adat, maknanya kita menolak juga akan wujudnya Allah. Jadi hukum-hukum, hukum akal. Ajaran-ajaran di dalam kitab tu ada hukum-hukum, hukum syariat, hukum-hukum. Kalau tak percaya, maknanya jatuhlah kafir. Ajaran-ajaran. Pendek kata benda tu Al-Quran tu mengajar kita. Itu yang saya katakan tadi, yang katakan kita ni tak tahu nak berbuat sesuatu. Cuma kita tak sedar saja bahawa aku buat sesuatu ni sekarang adalah dia terbit daripada Al-Quran. Tak ada satu pun ilmu kejadian alam di luar daripada Al-Quran. Habis cerita dia. Daripada profesor ke, doktor ke, apa ke, pensarah ke, apa ke, semua ke. Apabila katakan ilmu, tak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, ilmu apa saja ilmu. Maknanya titik tolak daripada ilmu. Itu yang dia kata tadi, mengajar kita. Yang kita daripada tak tahu, menjadi tahu sekarang. Menjadi tahu. Maknanya menjadi kenal.
tahu, kenal. Daripada apa yang kita perhati, daripada yang tu semua. Tahu kenal ni macam mana? Aku kenal ini anak aku kenal ni suami aku kenal ini isteri aku. Maknanya nyata jelas. Maknanya ajaran-ajaran terkandung dalam Al-Quran. Dan nasihat-nasihat yang aku berbuat baik sekarang. Aku dengar ustaz bercakap, memberi nasihat. Hakikatnya apa? Daripada Allah. Yang tertulis dah dalam Al-Quran. Kita dengar mak ayah kita beri nasihat dulu. Kita dengar cikgu-cikgu beri nasihat. Kita dengar ustaz-ustaz beri nasihat. Guru-guru beri nasihat. Banyak yang kita dapat. Merubah hidup kita yang tak makan nasihat menjadi nasihat. Rupanya dia daripada Al-Quran. Itu dikatakan dia nur cahaya. Wa'ad dan wa'id. Janji baik dan juga janji jahat. Janji baik dan juga janji jahat. Setiap yang baik akan diberi kebaikan, kebajikan. Apa dia? Allah Ta'ala beri kebajikan, pahala. Jika buat kejahatan, Allah Ta'ala bagi, iaitu keburukan, iaitu dosa. Itu kata janji-janji. Benda tu hukum, ketetapan. Kabar yang menggembirakan. Kabar yang menggembirakan. Kabar yang menggembirakan yang pertama sekali kita gembira bahawasanya kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kabar yang pertama. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jalan apa? Itu kalau kita nanti itu mengenal akan sifat nafsiah. Sifat-sifat nafsiah yang ada 5 tersebut. Itu perkabaran. Dia memberitahu yang tidak layak kepada Allah SWT. Ui, betul lah Allah Ta'ala itu esa. Tapi dalam katakan sini, yang dikatakan di kabar yang mengembirakan tentang balasan-balasan daripada Allah Ta'ala tentang surga, tentang kebaikan, tentang keselamatan dan sebagainya. Dan yang menakutkan, semua ditulis dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah umat purbakala seperti kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Di mana kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang terbesar dari kitab-kitab Allah. Maknanya ada kitab-kitab lain yang terbesarnya atas 4 kitab. Jadi fahamlah kita sekarang. Yakinlah kita sekarang bahawasanya aku menjadi tahu dengan sebab Al-Quran. Jadi kalau aku tak tahu, maknanya sebab aku tak mengikut Al-Quran. Kitab tu satu saja. Menimbun-nimbun kitab. Tapi terhimpun di dalam Al-Quran. Itulah fahamnya. Tak? Banyaklah buku kat rumah, karangan-karangan. Kalau tengok di belakang rumah ni, belakang saya ni, ada 4 rak di belakang ni. Tapi hakikatnya satu. Terbitnya daripada mana? Al-Quran. Hakikat Al-Quran apa? Kalamullah. Hakikat kalamullah apa? Hakikatnya adalah wujudnya Allah. Jadi kita memandang kepada wujudnya Allah. Bukan kita memandang kepada semua ni, tapi kita nak memandang yang menjadikan alam. Ya. Itu yang dikatakan kitab. Yang kedua yang dinamakan suhuf. Suhuf ialah kalam-kalam Allah Azza wa Jalla yang diwahyukannya. Sama yang diwahyukannya kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Cuma tak dikitabkan saja. Ya. Yang tidak dikumpul, itu saja. Yang tidak dikumpul. Tapi kita dah faham dah. Yang kitab ni dikumpulkan. Diberi nama Al-Quran, Injil, Zabur. Macam tu lah. Tapi yang ini suhuf. Tidak pula dikumpulkan. Maknanya suhuf saja. Macam risalah saja. Terus kepada Nabi. Tak dikumpulkan. Dan tidak dijadikan sebuah kitab. Tak jadikan buah kitab. Yang khas. Hanya merupakan beberapa lembaran muka surat. Sahaja. Sebagai surat perkeliling. Sebagai surat perkeliling. Tapi ingat,
Surat berkeliling jangan digambar macam kita kerja dekat pejabat pula, surat berkeliling tu. Ini surat berkeliling ni surat wahyu, merupakan surat berkeliling. Berkeliling ni apa? Yang disampaikan kepada para nabi dan juga rasul. Ya. Seperti suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Yang bermaksud, atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf? Atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung di dalam suhuf? Risalah-risalah. Siapa cakap? Allah Ta'ala. Sebab ayat ni turun daripada Allah Ta'ala. Wahyu Allah Ta'ala. Yang disuratkan mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Risalah-risalah apa? Berlaku kepada zaman Nabi Allah Ibrahim dan zaman Nabi Allah Musa. Jadi dia kata, dia kata, atau belumkah diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf, risalah-risalah Nabi Musa. Maknanya. Dan juga dalam risalah-risalah Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya akan segala yang diperintahkan kepadanya. Maknanya, kalau kita nak komplain, nak komen sebagainya. Tak? Itu apa di zaman Nabi Allah Musa di zaman Nabi Allah itu Nabi Allah Ibrahim. Adakah belum sampai? Dah sampai. Sampai itu bukti dia sampai sekarang kepada kita malam ni. Dan firman Allah Ta'ala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini adalah disebutkan di dalam suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Mana betul lah, benarlah suhuf tersebut. Sama apa? Disampaikan kepada Nabi Allah Musa dan juga disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Suhuf. Maknanya wahyu Allah sampai. Jadi bezanya cuma tak dibukukan. Dia dipegang oleh Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Ibrahim. Sampai. Berhubung dengan bilangan suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya, sebahagian ulama' mengatakan 100 suhuf. Dan sebahagian ulama' pula mengatakan 110 suhuf. Jadi kita nak berpegang kepada 100 suhuf pun betul, nak berpegang kepada 110 suhuf pun betul. Yang pertamanya, apabila kita percaya kepada 100 suhuf, maknanya kita percaya kepada 100 Nabi dan juga Rasul. Maknanya dia turun pada kaum-kaum ketika itu. Kalau kita percaya kepada 110 suhuf, maknanya begitulah banyaknya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya, terlebihnya tak mengapa. Terkurang jangan, kita ambil yang 110. Apa sebab? Kalau terkurang bermakna kita telah menidakkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi itu pasal kita ambil yang 110. Baik. Diturunkan kepada Nabi Allah Adam AS, diturunkan kepada Nabi Allah Adam AS 10 suhuf. Bukan bermakna Nabi Allah Adam tu dia buat itu dia punya hidup dan penghidupan dia buat dengan hukum dia. Bukan. Tapi dia buat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, dia menikahkan anak yang nombor 1 dengan anak yang nombor 3. Tak? Anak 1 dengan 3 lah. Lepas tu yang nombor 2 dengan nombor 4. Gitu. Wallahualam lah. Begitulah. Maknanya diselang-selang begitu ya. Maknanya di antara hukum-hukum tersebut. Begitulah. Diturunkan kepada Nabi Sid ada 50 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim 10 suhuf. Jadi di antara tu suhuf Nabi Allah Ibrahim iaitu ibadat
haji. Ibadat haji. Ibadat korban. Itu. Diturunkan kepada Nabi Idris AS 30 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Musa AS 10 suhuf. Jadi kalau dicampur semua sini, 60, 70, 110. 110. Jadi, kalau kita ambil 100, sedangkan di dalam ni tersurat 110, maknanya kita telah mengurangkan. Nabi-nabinya dah betul dah. Kita mengurangkan suhuf tersebut. Jadi, di mana kita nak ambil? 110. Ya, 110. Akidah, kepercayaan, keyakinan kita adalah 110 suhuf. Apa sebab? Aku tak mahu terkurang daripada suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam, Sis, Ibrahim, Idris dan juga Musa. Baik. Menurut kaul yang muktamad tidak diketahui bilangan yang sebenarnya suhuf yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasulnya. Walau bagaimanapun, wajib atas setiap orang-orang mukallaf. Wajib tiap orang-orang mukallaf. Mukallaf apa? Lelaki dan perempuan. Beriman bahawa Allah SWT menurunkan beberapa suhuf. Itu beriman menurunkan beberapa suhuf. Nabi-Nabi dan juga Rasul dengan jalan ijmal secara borong termasuk 110 suhuf. Itu yang saya jelaskan tadi. Ya, mana 110 suhuf. Baik. Kitab-kitab yang menjadi syariat. Kitab-kitab yang menjadikan syariat, menjadi amalan, menjadi ibadah yang diwajibkan. Kita berbuat akan dia. Tu ya. Kitab-kitab yang terbesar yang menjadi syariat ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa AS. Di dalam kitab Taurat diterangkan hukum-hukum syariat. Diterangkan kepada hukum-hukum syariat. Maknanya syariat di dalam hukum Taurat ketika itulah. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, iaitu dikatakan tadi, dia membuat syariat tu daripada kitab Taurat tu ikut sedap dia. Berlakunya itu Nabi Allah Musa tahun sekian. Lepas tu dah beberapa tahun pula kemudian baru pula dibukukan. Jadi mengikut daripada apa yang sedap lah. Macam tu. Syariat dan akidah asal-asalnya adalah diterangkan hukum-hukum syariat dan akidah serta keimanan yang sebenar yang diredai oleh Allah SWT, yang dah diterima oleh Allah SWT. Allah Ta'ala dah akui inilah kitab dia. Syariat di dalam kitab Taurat ini dibawa oleh Nabi Musa AS dan disampaikannya kepada umatnya selaku seorang Rasul. Dinamakan syariat Nabi Allah Musa. Disampaikan kepada kaum dia. Nabi Musa. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Di dalam kitab Injil itu disebut perintah-perintah Allah Ta'ala menyuruh umat manusia mentauhidkannya. Apa yang berlaku? Maknanya dia mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ada 3 Tuhan. Tuhan. Itu yang menjadikan dia yang kata saya berubah tu. Dan melarang menyekutukannya. Ada pula Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3. Dengan sesuatu benda atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Dilarang. Pasal kita tahu dah, syirik menyekutukan Allah Ta'ala, dia katakan syirik adalah dengan menyekutukan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Itu syirik. Itu syirik. Ya. Syariat di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS dan disampaikan pada umatnya selaku seorang Rasul dinamakan syariat Nabi Isa. Ya. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Benar. Maknanya kita ni sekarang ni percaya dan yakin. Pengetahuan aku ini yang aku tahu sekarang ni yang menjadikan aku ni tahu, kenal tentang agama, tentang dunia, tentang akhirat, jelas terang adalah
tentang Al-Quran. Maknanya kebenaran Al-Quran. Kalau tidak, kita ni jadi buta, gelap gelita. Buta pada mata, gelap gelita pada hati. Bertambah-tambah. Nah, untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab yang terdahulu, turun daripadanya. Salah satu di antaranya adalah membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Itulah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun saja ayat tu, terus tulis. Turun saja, tulis. Apabila tulis tersebut, siapa menulis dia? Itulah Muawiyah. Yang menulis akan perkara tersebut. Jadi penulis itu ditulislah kepada pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Bukan penulis saja, penghafal Al-Quran. Menghafal. Jadi itu pasalnya kebenaran tersebut. Maknanya benar betul lah, sahih betul lah Al-Quran ni kalau dibandingkan dengan yang lain. Betul lah. Pasal apa? Yang penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran ni yang dikatakan yang betul-betul hafal semua sekali turun, itu di antaranya ada 10 orang penghafal. Tapi banyak juga penghafal. Ada yang ayat Al-Quran itu turun, misalnya kata turun di Madinah, turun di Mekah. Maksudnya kata masa yang berada tu adalah sahabat-sahabat itu dengar daripada Rasulullah SAW tentang ayat Al-Quran, dia hafal ayat Al-Quran tersebut. Dia menghafal ayat tersebut. Kemudian ada pula ke Madinah pula berlaku di Mekah. Begitulah keadaan menghafal. Jadi macam mana dah sampai apabila dah berlaku selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW, maka orang yang penghafal Al-Quran ni, dia fikir sahih. Ya tak? Dia fikir sahih. Itu saja. Maknanya kata dia nak mati di dalam sahih. Maka orang inilah dulu pergi di hadapan mempertahankan agama, perang. Tapi apabila dah berlaku pula, kalau dah semuanya sahih-sahih, tinggal lagi beberapa orang, itulah timbul daripada Saidina Umar radhiyallahu an. Bagi tahu kepada Saidina Abu Bakar. Ya tak? Kalau tak kita bukukan benda ni, bagaimana pula? Kalau dah semuanya mati. Sampailah kepada Saidina Osman alaihissalam. Jadi Saidina Osman dah fikir semua-semua, betul juga. Kita kena bukukan. Itulah dia. Bukukan kitab. Kitab Al-Quran mengandungi amar dan nahi. Wa'ad dan wa'id. Kabar yang menggembirakan. Dia juga menakutkan. Dan kisah-kisah umat purbakala. Kenapa kita banyak mengisahkan purbakala punya umat? Sepasal apa? Memberi pengajaran kepada kita. Jangan menjadi jahil. Jahiliyah. Itu kadang dicerita jahiliyah di zaman moden sekarang. Ya, jahiliyah di zaman moden. Apa jahiliyah ni apa? Orang yang tak tahu, mengata tahu. Tahu ni pula dia kata, Ustaz, kenapa tak hantar anak-anak semua ke sekolah agama? Maknanya dia fikir agama ni adalah untuk akhirat saja. Jadi ustaz-ustaz mesti hantar anak pergi ke sekolah agama. Pergi hantar tahfiz, pergi hantar itu, hantar ini. Jadi dunia ini biar orang lain yang pergi. Sedangkan ilmu tu satu, dunia akhirat. Ya? Cuma yang difardukan tadi, itu yang nak kita sampaikan. Nak beritahu. Yang difardukan apa? Ilmu ni adalah ilmu Allah nak. Kau pandai dunia ke pandai akhirat ke, tetap ilmu Allah. Hakikatnya ilmu Allah. Itu yang dia beritahu. Kita yang memegang tu pun macam tu juga. Sebab hakikatnya Allah. Bukan maknanya anak aku jadi hafiz Al-Quran gini-gini, dia janjikan masuk surga, anak orang tu dia sampai ke peringkat universiti, jadi engineer, datanglah keluar lagu, wahai anak kamu, mata tak kali tentang engineer macam mana. Bukan, itu mengarut dia. Ya, yang mana betul dia? Hakikat kita tu. Ya. Jadi maknanya dunia akhirat. Hakikatnya ilmunya satu. Baik. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran dan disampaikan. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu satu gitu cakap dia. Apabila syariat tadi Nabi Muhammad SAW yang disebut di dalam kitab Al-Quran disampaikan. Kita ni golap gelito. Kita ni jahil, tak tahu.
Sekarang aku jadi tahu. Jadi tahu. Siapa yang bagi tahu? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad dah lama wafat. Tentulah sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat pun dah lama dah wafat. Tentulah alim ulama. Yang menyampaikan. Menyampaikan tentang apa? Tentang ilmu Allah tadi. Barulah kita jadi cerodik. Jadi cerodik. Bukan cerodik ni pula, kita dicerodik ni pula atas bijaksananya kita, usul ikhtiar kita. Tapi cerodik pandai kita ni atas dorongan Al-Quran. Hakikatnya dorongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia. Jadi kita memandang, kita menyaksi semua ni. Boleh kita pandang kepada yang satu, banyak kepada yang satu. Selaku seorang rasul yang kafah, maknanya rasul untuk seluruh umat manusia, dinamakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang kita guna pakai sekarang bukan sekadar yang diwajibkan saja. Termasuk benda-benda yang disunatkan. Termasuk perkara-perkara yang harus. Itu yang disyariatkan. Dan termasuk juga kita meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kita meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang makruh. Ada 5 hukum. Itu yang disyariatkan. 3 yang wajib aku perbuat. Sekarang ni lah. Wajib. Yang keduanya, perkara yang sunat. Ketiga, perkara yang harus. Kemudian pula datang 2. Perkara yang haram, aku tak buat. Perkara yang makruh, aku tinggalkan. Jadi maknanya, itulah hidup kita sekarang. Hidup kita sekarang, cahaya. Itu namanya cahaya Al-Quran. Itu sebabnya Aisyah, maknanya itu apa? Ditanya bahawasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Itu sebabnya orang bertanya, Ustaz, Nabi Muhammad SAW tu betul lah dia tu bersih daripada melakukan perbuatan maksiat. Sebab daripada kecil dia dah dibedah dah dibersih, dia cucikan dah. Kemudian dia pula dikurniakan pula dibimbing pula, diajar pula oleh Allah SWT. Maka dia pun memanglah di dalam pimpinan Allah SWT dah bersih. Jadi kita ni Ustaz macam mana? Saya cakap kita ni pula daripada Al-Quran. Dicuci, dibersih oleh Al-Quran hati kita tu. Baru menjadi terang dan menderang. Barulah sama juga macam Rasulullah. Barulah kita tu berkata orang cahaya dengan cahaya. Barulah nampak. Baik. Tu selingan saja. Baik. Mengenai kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS yang hanya memuatkan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa. Fatwa dia apa? Hukum juga. Maknanya fatwa daripada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud, fatwa datang daripada Allah SWT. Fatwa-fatwa. Dan nasihat-nasihat. Jadi tak ada pula hukum syariat di situ. Tentang syariat apa? Tentang sembahyang lah. Tentang katakan menyembelihkan anak lah. Tentang membunuh lah. Tentang itu tak ada. Cuma dinasihat. Nasihat. Serta peringatan-peringatan yang seperti dijalankan oleh umatnya. Dinasihat-nasihat. Jangan buat macam ni. Kalau kau buat macam ni, jadi macam ni. Kalau kau buat sekarang ni, mengata orang, lebih-lebih, kan didengar dia orang yang kita kata, tentulah dia naik angin. Naik angin kan jadi bergaduh. Tu nasihat lah tu. Macam tu. Jangan mengumpat. Jangan menghina. Jangan mengeji. Maknanya kalau dibuat benda ni semua, kita jadi porak-peranda. Jadi naklah kita tu bersangka baik. Itu kata nasihat. Nasihat. Tidak memuatkan syariat Allah. Tidak memuatkan syariat Allah. Dan hukum-hukum agama. Kerana Nabi Allah Daud AS hanya diperintahkan oleh Allah SWT mengikut syariat yang diberikan kepada Nabi Musa AS yang telah diutus menjadi Rasul yang membawa syariat yang terdahulu daripada Nabi Daud. Jadi makna kata ada bersyariat tapi diperintahkan, dinasihatkan ikut syariat Nabi Allah Musa. Ikut nasihat daripada Nabi Allah. Itu apa? Nabi Allah ikut akan perkara tersebut. Ya. Tapi
Ingat-ingat lupalah saya sekarang ni, minta maaf kalau tersalah. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ya, dia perintah daripada dia turun sebahagian daripada Nabi Allah Lut. Jadi Nabi Allah Lut ni kaum dia suka lelaki sama lelaki, suka perempuan sama perempuan. Jadi dia nasihatkan bahawa perkara ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata umat Nabi Allah Yusuf tadi? Dia kata, Tuan, saya mengaku bahawa Tuan adalah seorang Nabi. Tapi kita hidup dunia ni sekali saja. Sekali saja. Jadi kita buat sesuka hati. Dan kita tahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Maka dia kata, sampai saat ini kita bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kaji perkataan yang ringkas daripada hari ini, tuan-tuan tengoklah, perempuan semua tengoklah pada hari ini. Nak dinasihatkan orang macam ni. Bukan dia tak beriman, dia beriman. Tapi perangai dia tu. Sekarang ni kita nampak. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Nak dinasihatkan macam mana? Tukar jantina itu ini, jangan. Itu ketetapan ketentuan Allah. Oh tak. Sebab itu semua perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinasihat. Jangan. Sebab apa? Ketahuilah bahawa kita ni pun nampak benda ni semua atas ilmu Allah. Datang daripada Al-Quran yang melarang itu semua jangan dibuat. Ada baru dalam mass media pula dipertikaikan pula hukum-hukum Allah, ya, hukum-hukum Allah. Baik. Oleh itu, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud AS tidak merupakan kitab yang mengandungi syariat ilahi. Tak ada undang-undang ketuhanan, tak ada. Dan kitab-kitab Zabur itu juga tidak menjadi sebuah kitab syariat. Jadi, tahulah kita sekarang dikatakan kitab-kitab itu Nabi Allah Daud bukan merupakan satu syariat. Ini kerana di dalam kitab Zabur itu tidak membabitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan tidak termaktub pula di dalam kitab Zabur dan hukum-hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla hukum-hukumnya. Syariat ilahi, undang-undang ketuhanan yang dijalankan oleh umat Nabi-Nabi yang terdahulu yang diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul telah dijadikan dan ditetapkan Allah Ta'ala suatu syariat yang jalan agama yang wajib diikut oleh umat Nabi-Nabi itu masing-masing. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bermaksud, bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami tetapkan satu syariat. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikut oleh masing-masing dalam surah Al-Ma'idah. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, Tumma ja'alnaka ala syari'atam minal amrim fattabi'ha wa la tattabi' amha alladzina kana la ya'lamun. Pada kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat. Pada kesudahan kami jadikan engkau wahai Muhammad. Maknanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diutuskan engkau. Maknanya diutuskan engkau menjalankan satu syariat. Maknanya ketiga-tiga kitab yang terdahulu dan maknanya termaktub di dalam kitab. Ada yang dinasakkan, ada yang dimansuhkan. Katakan, dan segala wahyu-wahyu yang dahulu semua termaktub. Contohnya kahwin itu adik-beradik tadi macam Nabi Allah Adam, tapi telah dimansuhkan, tak boleh. Contoh, tapi semuanya diterangkan satu persatu. Jalan yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah akan jalan itu. Dan dia kata, janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui
perkara yang benar dalam surah Jatiyah ayat yang ke-18. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada malam ini. Menurut daripada saya buka untuk pertanyaan. Ada lagi 8 minit. Panjang lebar saya sarahkan. Tentulah banyak kekurangan, kelemahan yang tidak jelas. Maka bolehlah bertanya apa yang kurang, apa yang tidak jelasnya. Mudah-mudahan kita mendapat penjelasan yang paling baik. Insya-Allah. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengusi. Kita dipersilakan buka soal, mengajukan soalan kepada Ustaz. Ustaz bagi peluang kerana kita masih ada masa lagi. Jika ada sebarang kemuskilan, dipersilakan jemaah. Alhamdulillah panjang lebar Ustaz terangkan tadi Ustaz. InsyaAllah faham. Itulah. Apabila panjang lebar, saya sampaikan, tentu apa dikatakan, sifat makhluk ni ada sifat kekurangan. Jadi ada sifat kelemahan. Jadi kadang-kadang tu ada yang terlajak bahasa, terlajak cakap. Jadi yang terlajak itulah, tadi ada begini-begini, Ustaz, saya nak jelaskan yang tu. Jadi kalau saya kata benda tu, saya tariklah balik. Saya botolkan, kan ada pertanyaan. Tapi kalau dah bisa kata tak ada pertanyaan, maknanya tak adalah dia katakan kekurangan tersebut. Wallahualam lah, terserahlah. Kita ada masa lagi. 6 minit ada lagi. Boleh kita bertanya insya-Allah. Dipersilakan jemaah. Boleh dapatkan penerangan yang lebih jelas jika ada yang kurang jelas tadi. Di antara lah kesimpulan yang kita dapat. Macam saya lah, ya, kesimpulan apa yang saya cakap tu begitu. Soalannya timbul, apakah yang saya dapati dalam hidup dan penghidupan saya ini adalah ilmu Al-Quran dan hidup dan penghidupan kita ni. Jadi tahulah kita, hidup dan penghidupan kita ni ada di dalam hukum-hukum Allah. Kemudian pendek kata dalam hukum syar'i. Hukum syar'i pula ada kita hidup berumah tangga, hidup pula kita bermuamalat, hidup pula kita bermunakahat dan sebagainya. Jadi itulah hidup kehidupan kita. Betul lah, kita hidup di dalam Al-Quran. Kalau dilanjutkan lagi, bolehkah saya mengaku Ustaz, saya ni mengikut betul-betul Al-Quran, hidup di dalam penghidupan aku di dalam Al-Quran? Boleh, betul. Itulah akidah. Itulah akidah. Kita bernikah, kahwin ikut cara agama. Kita beribadah ikut agama. Adakah kita tak ikut semua? Tak ada. Jadi itu pegangan. Baru katakan akidah tu mantap betul. Barulah. Ustaz, ya. Bila ada yang hidup tidak mengikut syariah, itu bermakna dia tak mengikut akidah lah, Ustaz kan? Ya, betul. Maknanya yang tidak mengikut syariat. Syariat ni adalah daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maknanya daripada Al-Quran. Jadi apabila dia tidak mengikut syariat, maknanya dia tidak mengikut Al-Quran. Tak mengikut Al-Quran, maknanya kufur. Itu saja. Yang setahu kita jelas terang sekarang ni, yang kufur ni adalah yang bukan Islam, kafir. Tapi di dalam agama Islam, sebab rukun iman tu, percaya kepada Al-Quran,
percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada itu. Tak? Jadi, cuma yang dia tadi khilaf dalam perkara tersebut. Tak boleh tak kita hukum bahawa dia ni orang kafir pula? Tak boleh. Kata di dalam Al-Quran. Tapi kalau diisbatkannya, dia menolak Al-Quran, baru dia kafir. Tapi kalau dia tak ikut Al-Quran, tapi dia masih percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya itu semua, masih dalam mukmin, beriman. Cuma dia tak ada bersyariat. Itu saja. Kita nak faham itu. Jadi barulah kita tidak menghukum orang. Katakanlah dia tak bersemayang, tak mengeluarkan zakat, tak itu, tak ini, dia tak buat ikut syariat pun. Tapi dia percaya. Dia percaya semua tu sekali. Ya tak? Jadi kita tak boleh hukum dia kafir pula. Tak boleh. Jadi pendek kata, terserahlah kepada Allah SWT. Nak mutaufik hidayat kepada dia. Sebagai seorang mukmin, berdoalah kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada sahabatku ini, pada kawanku ini, supaya dia beriman dan bertakwa. Itu orang yang soleh. Orang yang baik. Bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Barulah kata orang yang beriman. Wallahu'alam. Baik, ada apa-apa lagi? Dipersilakan jemaah jika ada soalan. Ustaz, kalau syirik Menyekutukan, tu tetap lagi menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Syirik. Bukan bermaknanya itu yang dikatakan syirik ini pula apabila kita minta tolong selain daripada orang, macam kita pergi ziarah kubur, pergi itu, pergi ini, syirik. Bukan. Syirik ni menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Yang itu fa'il. Itu syirik. Jadi dengan sesuatu ni apa? Ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Itu syirik. Ada Tuhan lain yang ada sifat perkuasa. Itu syirik. bermakna tu melibatkan akidah ke tidak Ustaz? Oh, itu memang melibatkan akidah. Ada syirik. Maksudnya kata dia mengubah kepercayaan keyakinan dia kepada, dia percaya kepada sesuatu selain daripada Allah SWT. Itu sebabnya tauhid ni mengajar kita. Tauhid ni, ilmu tauhid mengajar kita untuk nak betul-betul sampai tauhid kepada Allah SWT. Mentauhidkan Allah SWT. Kita banyak kata jalan atau cara kita ni nak kenal kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, di antaranya ilmu-ilmu Allah Ta'ala, nak kenal, nak tahu dengan jelas terang, tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah Ta'ala, kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu maksud dia, itu tujuan dia. Kita belajar ni, itulah. Atau sebabnya, saya masukkan sikit demi sedikit. Bagaimana dikatakan, itu orang yang mentauhidkan Allah SWT. Orang tauhid, orang mukmin. Orang mukmin, orang beriman. Orang yang tak ada tauhid, bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin, bukan orang beriman. Jadi sekarang ni kita kan macam saya kan ada 67 orang merupakan murid saya tu. Maknanya saya bertanggungjawab supaya apa? Dipimpin akidah tu. Pimpin akidah tu betul-betul sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan pun. Bukan sekadar kita nak katakan nak seronok-seronok, bukan. Itu dah nafsu. Itu maknanya saya tu berkeinginan kemasyhuran dunia. Kemasyhuran dunia, aku dah begini. Itu kemasyhuran dunia tu. Kemasyhuran dunia ni apa? Minta pula disebut-sebut nama kita. Itu masyhur dunia lah. Diminta disebut-sebut nama kita di merata-rata tempat. Kita minta. Itu masyhur dunia. Itu maknanya kata kita tu, maknanya kata benda tu pada segi syariatnya tak disuruh, tak diperintah. Berdosa lah. Wallahu'alam. Baik, ada apa-apa pertanyaan?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tapi lain daripada bukan berkenaan dengan subjek malam ni lah. Saya nak tanya. Ya. Khawarij itu apa Ustaz? Kawaris ni satu kumpulan, satu jamaah. Jadi yang dipimpin oleh siapa nama dia? Dulu kita dah dulu tadi. Siapanya? Atta bin apa nama dia, lupa dia punya nama. Jadi pemimpin tu. Jadi puak Kawaris. Puak Kawaris ni apa? Disebut juga dia tu macam dikatakan puak Qadariyah. Dia percaya dan yakin bahawa makhluk ini ada kuasa. Ada kuasa untuk nak berbuat sesuatu. Jadi dia faham apa yang berlaku ini adalah atas perbuatan makhluk tersebut. Yang mana dia menafi menolakkan Allah Ta'ala tak ada campur tangan dalam perbuatan tersebut. Itu Kawaris lah. Jadi waspada perkara itu. Asalnya kita kena bersihkan perkara tersebut. Dalam mazhab, kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, tu kita memandang kita ada usaha dan ikhtiar. Macam kita belajar ni semua. Tapi usaha dan ikhtiar tu tak beri bekas apa-apa pun. Sebab apa? Kita tak ada daya dan upaya. Habis yang kita buat ni apa semua? Atas dorongan Allah SWT. Itu yang kita buat. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah tak? Kawaris tak? Jabariyah tidak pula. Macam itulah. Baik. Ada apa-apa lagi? Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau tak ada kita tutup Ustaz kan? InsyaAllah. Kalau itulah petunjuknya dah, insyaAllah. Ya. Terima senyap je ni. InsyaAllah semoga semuanya mendapat kefahaman berkat penerangan Ustaz yang jelas. InsyaAllah. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Haji Abdullah bin Tudah. Terima kasih juga kepada pihak Gubernur Iman dan terima kasih juga kepada semua jemaah yang sudi hadir untuk kuliah Maghrib kita pada malam ini berkenaan dengan pengajian ilmu tauhid yang merupakan fardu ain bagi kita semua. InsyaAllah semoga kita sentiasa di dalam akidah kita sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala sehingga akhir hayat kita. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Semoga dengan pembelajaran kita bersama-sama dengan Ustaz ini, ilmu dan pegangan serta kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala sentiasa akan terpakat di hati kita, terpasak di hati kita dan iman kita sentiasa dalam peliharaan Allah, insyaAllah. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama dalam kuliah Isyak bersama dengan Ustazah untuk pengajian satu lagi kelas pengajian ilmu fardu ain iaitu ilmu fiqh, insyaAllah. Bagi keberkatan majlis pada malam ini, mohon Ustaz tutup dengan doa, tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Semoga ilmu yang Ustaz kongsikan dan apa yang kami dapat daripada Ustaz sebentar tadi, insyaAllah akan menjadi amalan sepanjang hidup kita. InsyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin al-syukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita